ini dinyatakan dalam catatan Islam. Dia kata wa illa lam yakun Islam an yantashir kana asas majlis al mukawwan min atisa ulama awliya, 9 ulama wali songo. Huwa wali songo Sayyidina Ibrahim min Samarkand, dia asalnya Samarkand, yang pergi ke Yaman, dan kemudiannya ayahnya yang berkahwin dengan putri Cermin Kelantan melahirkan Sunan Ibrahim ini. Ini dicatatkan dalam sejarah yang kalau kita cross check kita akan dapat maklumat yang lebih luas. Tapi sayang, mereka hanya merujuk satu sumber pula sumber Belanda yang memang tidak boleh kita justifikan kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Datangnya ulama yang besar daripada Yaman, dan mereka adalah keturunan Rasulullah. Ketua mereka bernama Said Hussein Jamal Al-Kubra, daripada Said Alawiyah yang bertemu dengan Sayyidina Hussein, dan dia ini dimusuhi oleh pemerintah khalifah ketika itu sebab disangkanya keturunan Rasulullah akan mengambil alih khalifah. Mereka diperangi, lalu mereka keluar daripada Yaman dan menuju ke Champa. Ini di Champa dia berkahwin dengan 4 orang putri diraja. Antara putri diraja Champa dikahwininya, dan yang lainlah Raja Cintu, yakni Raja Cermin menawarkan putrinya untuk dikahwini oleh Jamadil Kubra ini, melahirkan Wali Songo. Wali Songo ialah dilahirkan di Kelantan, iaitu di Kerajaan Cermin, yang sekali lagi mereka telah minta saya berikan bukti bahawa Wali Songo datang daripada Kelantan. Ayahnya datang daripada Yaman, yang telah diambil untuk menjadi ulama oleh Kerajaan Champa, dikahwinkan dengan putri Champa, dikahwinkan dengan putri Cermin. Cermin ialah tanah merah sekarang. Oleh sebab itu dia telah menurunkan zuriat, yakni yang disebut sebagai Maulana Ibrahim Gresik, yakni Wali Songo yang pertama yang diutus oleh Kerajaan Osmaniyah untuk mengislamkan Jawa. Jawa ketika itu masih beragama Hindu. Oleh sebab itu perkahwinan Said Hussein Jamal Kubra dengan putri Raja Champa melahirkan Sultan Zainal Abidin yang menjadi suami kepada Siti Zubaidah dalam syair Siti Zubaidah. Inilah generasi pertama daripada Wali Songo. Tak ada seorang pun Wali Songo datang berasal daripada Jawa, semua daripada luar. Ini Wali Songo yang sejarahnya tidak tulis. Kita lihat Wali Songo, dia dikenali di Jawa dengan nama Kampung Klaten, sebab dia bawa nama asalnya Kelantan ke Jawa, Klaten namanya. Di Jawa ada Gresik, itu tempat asalnya petani. Ada Masjid Gresik dia petani. Itulah sebabnya di Jawa dengan Kelantan ini banyak persamaannya, sebab nama-nama di Jawa kebanyakan ambil daripada petani dan Kelantan. Sebab itulah asalnya Wali Songo, yang orang Jawa sendiri tidak tahu asal usul Wali Songo yang mereka banggakan. Dan dia juga berkahwin dengan Empire Cermin tadi, Kelantan Purba, yang disebut oleh seorang yang mengkritik saya. Dia kata Kelantan belum wujud. Kelantan wujud sejak kurun yang ke-8, beritahu dia. Oleh sebab itu dia telah membina masjid ini. Wali Songo pertama, Maulana Ibrahim, membina masjid ini. Masjid apa ini? Masjid Kapal Laut Kelantan. Ini masjid yang tertua di negara ini. Masjid ini sangat tinggi tiangnya sehingga Sultan Muhammad boleh masuk dengan gajahnya dan ikat gajah di bawah masjid ini. Masjid ini kemudian diruntuh sebab terletak di tepi sungai dan dipindahkan di Napuri. Sekarang dibina kembali di Napuri. Ini masjid pertama dibina oleh Wali Songo. Wali Songo meneruskan apabila diutuskan, dia perintah oleh Sultan Osmaniyah supaya pergi ke Jawa, dan dia bina masjid yang sama di Demak. Ini masjid dibina kedua selepas Masjid Kapal Laut. Ini Masjid Kapal Laut, cuba tengok bentuknya sama, dibina oleh orang sama, yakni Wali Songo yang pertama. Dan Wali Songo ini kalau lihat asalnya, 2 daripada Turki, 1 daripada Mesir, 1 daripada Maghribi, 1 daripada Iran, 2 daripada Palestin, dan tak ada seorang pun daripada Jawa. Oleh sebab itu harus ditulis kembali sejarah Wali Songo yang buku besar ditulis di Jawa itu, harus ditinjau kembali dengan tulisan ulama kita yang lain supaya sejarah lebih tepat.
Tujuannya mereka diutus satu persatu ke sana sebab Jawa paling lewat menerima Islam. Oleh sebab itu akhirnya Jawa menjadi pelopor Islam, kemudiannya dengan kehadiran Wali Songo membentuk kerajaan Islam demi kerajaan. Dan ini dinyatakan dalam catatan Islam. Dia kata wa illa lam yakun Islam an yantashir kana asas majlis al mukawwan min atisa ulama awliya, 9 ulama Wali Songo. Huwa Wali Songo Sayyidina Ibrahim min Samarkand, di asalnya Samarkand, yang pergi ke Yaman, dan kemudiannya ayahnya yang berkahwin dengan putri Cermin Kelantan melahirkan Sunan Ibrahim ini. Ini dicatatkan dalam sejarah yang kalau kita cross check kita akan dapat maklumat yang lebih luas. Tapi sayang mereka hanya merujuk satu sumber pula sumber Belanda yang memang tidak boleh kita justifikan kebenarannya. Dan oleh sebab itu kerajaan Hindu telah lenyap, Jawa telah lenyap, kerajaan Hindu, dan muncul kerajaan Islam demi Islam, termasuklah kerajaan Demak, Cirebon, Banten, lain-lain muncul satu persatu dengan kehadiran Wali Songo, dan peranan Wali Songo di Jawa sangat besar. Orang Jawa masih pakai kain batik macam orang Kelantan sampai sekarang. Itu tandanya hubungan yang sangat erat. Begitu juga kita lihat bagaimanakah dua bangsa ini dalam sejarah petani mengatakan hubungan yang sangat rapat. Kapal yang dibina namanya Jong, dibina di Terengganu. Jong ini dibina asalnya di Terengganu, ditempah oleh semua pengembara dunia yang asalnya Terengganu. Yang inilah yang ada di Jawa. Kita lihat dari segi perkapalan kita lah mempunyai teknologi yang sangat tinggi. Jong ialah kapal terbesar dunia. Kemudian orang Cina datang, mereka meniru kapal Jong, dan Barat memanggil Jang, dan Barat mengisytiharkan kapal Jang dibina oleh orang Cina asalnya. Kajian menunjukkan orang Cina pinjam istilah Jong daripada orang Melayu. 7 Jong masuk Kuala, anjing masih bercawat, itu peribahasa Melayu, menunjukkan Jong ialah bahasa Melayu asal. Di dinding Borobudur dilukis Jong yang dibina oleh orang Jawa bersama dengan pelayar-pelayar alam Melayu. Itu sejarah yang tidak ditulis. Kita lihat adik Jamal Kubra, namanya Syekh Salahuddin. Syekh Salahuddin ini bertapa di gua. Gua itu ialah Bukit Panau yang ada sekarang, berada dalam kawasan Cermin. Di sini ada gua, di situlah dia bertapa, adik kepada Jamaluddin Kubra, iaitu ayah kepada Wali Pertama pertama. Adiknya tidak berminat untuk pergi ke Jawa, tetapi dia menjadikan Sufism sebagai amalan hariannya. Dia bertapa, istilahnya bertapa dalam sejarah, dan di sinilah Hang Tuah telah menjadi murid kepada Syekh Salahuddin dalam sejarah petani di bukit ini, bukan di Gunung Ledang. Dalam sejarah Melayu mengatakan Hang Tuah berlayar daripada Melaka ke Gunung Ledang 7 hari 7 malam dan berguru dengan Adiputra dalam gua. Bohong. Sebab daripada Melaka ke Gunung Ledang hanya separuh hari tak sampai, bukan 7 hari 7 malam. Kalau 7 hari 7 malam bukan di Gunung Ledang. Gunung Ledang tidak ada gua, tuan-tuan. Yang ada gua adalah gunung ini. Inilah yang menjadi tempat pertapaan Hang Tuah, sebab orang petani menggunakan kapak, dan bila Hang Tuah turun daripada pertapaan, dia bertemu dengan perompak yang menggunakan kapak. Kapaklah identiti orang petani. Oleh itu sejarah harus ditinjau berbeza-beza tepat. Dan kita lihat ini ialah kubur Adiputra, yakni adik kepada Jamal Kubra, di atas Bukit Panau. Ini menguatkan lagi bukti arkeologi bahawa Adiputra bukan di Gunung Ledang tetapi di Bukit Panau. Sampai sekarang Bukit Panau menjadi tempat pertapaan. Kebetulan tuan-tuan, Bukit Panau ini duduk bersebelahan dengan rumah saya di sebelah, di tebing ini. Setiap tahun ada orang yang naik bertapa. Di sebelah sini ada 2 kubur yang tidak dapat dikenali, sangat panjang saiznya. Dalam tahun 60-an didapati ada orang Arab berjubah datang ketika saya masih kecil. Mereka melawat kubur tersebut. Kita tidak tahu apa identiti kubur tersebut, apakah ada hubungan dengan sejarah yang lama. Kita lihat ini ialah Wali Songo yang pertama. Dia mengekalkan nama Gresik tempat asalnya. Gresik ni tuan-tuan tahu di mana?
Gresik yang ada di Jawa itu diambil daripada Gresik di Patani. Ini Gresik, masjid Gresik yang terkenal, masjid yang tidak siap. Dua sahabat daripada Cina, seorang memeluk Islam, seorang memeluk masih kekal dengan Hindu. Abangnya yang Islam membina masjid ini, adiknya membina kuil di sebelahnya. Kalau tuan pergi Gresik, ada dua masjid yang simbol persaudaraan tetapi berlainan agama, hidup harmoni. Dan Wali Songo mengambil Gresik inilah untuk namakan Gresik di Jawa. Namanya Klaten, namanya Gresik, ialah tempat-tempat yang ada di Patani. Sejarah belum ditulis, setahu saya belum ditulis. Oleh sebab itu para pelajar yang akan menjadi intelektual kita, jadilah sejarah untuk membentuk jati diri kita. Kajilah sebaik mungkin daripada sumber yang kita boleh percayai. Dan kita lihat di Gresik, tuan-tuan, ini namanya Telaga Hang Tuah. Hang Tuah dalam sejarah Petani, bukan di Melaka. Melaka, tuan-tuan, pada masa itu sampai kepada Sebuting Kera. Oleh sebab itu bila sebut Melaka, maka Petani itu Melaka sebutnya, bukan Melaka sekarang. Bila sebut Melaka pada masa itu, tuan-tuan, bukan Melaka yang kecil sekarang. Melaka itu meliputi Borneo dan juga sampai ke Siam. Itulah Melaka. Kalau saya datang ke Melaka, boleh jadi datang daripada Petani, boleh jadi daripada Borneo, boleh jadi daripada Sumatera. Itu Melaka dalam konteks yang lama. Begitu juga Brunei, tuan-tuan. Brunei itu seluruh Filipina itu Brunei, seluruh benua itu Brunei. Kalau sebut dalam kurun yang ke-12, saya datang ke Brunei, maksudnya barangkali dalam Filipina. Sekarang Brunei sangat kecil. Kita lihat dalam konteks sejarah, sejarah memberikan erti yang berbeza. Hang Tuah betapa di Bukit Panau dan pernah berada di Petani dan membina sebuah telaga, dia gali sendiri. Airnya tak pernah kering, tuan-tuan. Ini berada berdepan dengan Masjid Gresik. Tuan-tuan pergi melawat. Bandar sama ada benar atau tidak, ini bukan satu benar yang pasti, tuan-tuan. Hanya catatan lisan ke lisan. Dalam sejarah Petani, Hang Tuah digambarkan telah bersama dengan Sultan Petani menentang Siam. Orang Petani pula bersama Hang Tuah menentang Portugis di Muang. Itu dicatatkan dalam sejarah Petani. Oleh sebab itu kita lihat cross check dalam semua sejarah untuk kita melihat sejarah yang lebih dekat.